بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Setelah kita bincang tentang Murji'ah Jabariyah, hari ini kita bincang pula tentang Murji'ah Qadariyah. Murji'ah campur dengan Qadariyah. Murji'ah ialah yang berpahaman menangguhkan hukuman di hari akhirat. Di antaranya tak boleh hukum orang murtad keluar daripada Islam, tak boleh hukum orang kafir dan sebagainya di atas dunia, tunggu pada hari akhirat. Qadariyah Jabariyah pula ialah meletakkan qada dan qadar semua daripada Allah, tidak ada ikhtiar sedikit pun pada hamba. Sedangkan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar daripada Allah, ikhtiar dan pilihan diberi pada hamba mengikut kemampuan. Adapun Qadariyah pula ditambah dengan kepahaman qada dan qadarnya daripada hamba, tak ada daripada Allah. Semua perbuatan hamba itu tak ada kuasa daripada Allah. Allah Ta'ala suruh kuasa pada hamba. Terdapat golongan yang lain di kalangan Murji'ah yang memberi penekanan kepada masalah iman, irja' dan qadar. Golongan ini berpecah kepada beberapa mazhab seperti berikut. An-Najjariyah, pengikut seorang yang bernama Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Di antara ajarannya ialah yang pertama, kuasa hamba yang dinamakan usaha boleh memberi bekas. Perbuatan hamba boleh memberi bekas. Orang berniaga mesti untung, tak ada rugi lah. Kalau ikut pahaman ini lah, berubat mesti sembuh, seolah-olah begitu. Ini bercanggah dengan apa yang berlaku dalam kenyataan. Yang kedua, menafikan ru'yatullah dengan nyata pada hari kiamat nanti. Menafikan adanya diberi oleh Allah Ta'ala dalam syurga, boleh melihat Allah Ta'ala dengan sifat yang tak sama dengan makhluk, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ila rabbiha nazirah, akan melihat wajah Tuhannya pada hari kiamat. Yang ketiga, menganggap kalam Allah itu baharu. Sifat kalam Allah Ta'ala itu baharu, bukannya qadim. Baharu artinya makhluk lah. Sedangkan sifat Allah Ta'ala adalah sifat Allah Ta'ala pada zatnya, tak sama dengan makhluk. Yang keempat, iman itu ialah tasdik sahaja, percaya sahaja, tak perlu ikrar dengan lidah, tak perlu beramal, jadi orang yang beriman. Kemudian golongan ini berpecah
kepada beberapa mazhab lagi. Pecah pula akhirnya. Iaitu Al-Barghusiyah, Az-Za'faraniyah dan Al-Mustadrikah. Ini pecahan-pecahan yang kecil. Tak boleh dihurai, maka masuk. Seterusnya Al-Jahmiyah. Kumpulan Al-Jahmiyah. Pengikut seorang bernama Jaham bin Safwan yang lahir di Khurasan. Khurasan ialah wilayah Islam zaman dahulu. Merangkumi sebahagian Afghanistan, sebahagian Iran, sebahagian Azerbaijan. Khurasan. Dan membawa ajaran sesat di sana, di Khurasan. Di antara ajarannya ialah Al-Jahmiyah ini ialah pada awalnya menimbulkan pahaman Jabariyah, qada dan qadar, tak ada ikhtiar pada hamba. Kemudian memasukkannya dengan beberapa pahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Dia tinggal Jabariyah jadi Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala tak ada sifat. Katanya kalau Allah itu mempunyai sifat, maka samalah ia dengan makhluk. Allah Ta'ala tak ada sifat, sama dengan makhluk. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Disebut dalam Quran dan hadis. Yang ketiga, syurga dan neraka itu akan binasa. Tidak selama-lamanya. Jadi ada kiamat pula pada itu. Sedangkan Quran mensabitkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Seterusnya kumpulan Al-Bakriyah. Pengikut Bakar bin Ukhs Abdul Wahid. Dan menurut pengarang Al-Mizan, Bakar bin Ziyad Al-Bahili. Di antara ajarannya ialah mencipta hadis palsu dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dikata Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mubarak ini ialah seorang ulama hadis yang terkenal, ulama yang terbilang, ulama yang ulum di zaman Abbasiyah, seorang alim yang berjihad dengan lidah, berjihad dengan kalam, tulisan, dan berjihad dengan pedang. Berjihad di medan perang. Berjihad semua. Ini seorang alim yang hebat, dikenali Amirul Mu'minin fil hadis, raja dan ilmu hadis. Dihormati oleh masyarakat. Dia pernah menulis surat kepada Al-Fudayl bin Iyad, rakan dia, seorang yang kuat dalam tasawuf, dalam fiqh, mengajar di Masjid Mekah. Di Masjid Mekah, Fudayl bin Iyad ini zaman Abbasiyah juga. Dia tulis syair yang terkenal kepada Fudayl bin Iyad, menggalakkan supaya berjihad fi sabilillah. Jangan mengajar saja. Duduk mengajar di masjid je buat ibadat, tak berjihad. Syair yang terkenal yang Abdul Haramain Absartana ya Abdul Haramain law absartana la'alimta annaha bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang sedang beribadat di dua tanah haram, kalau kamu tahu apa yang kami hadapi di medan perjuangan ni, kamu sedar, kamu main-main saja buat ibadat. Dalam syair yang terkenal, dan beliau Fudayl baca syair ini, Fudayl menangis dan diminta orang yang bawa surat syair itu tulis hadis Nabi SAW yang barang siapa yang keluar berjihad fi sabilillah, kita tak boleh sama mendapat fadilat yang keluar ini, kecuali kalau kita semayang semalam, tak tidur langsung, tak makan langsung. Kalau dia keluar 3 hari, dia berjihad, tidur dia pahala. Dia duduk saja pun pahala. Di mana lembah dia berhenti dapat pahala. Bukit dia daki dia dapat pahala. Tidur dapat pahala. Tapi orang tak berjihad, tidur habis tak ada pahala apa.
Duduk saja tak ada apa-apa. Kalau kamu boleh buat begitu, puasa selama-lama, semayang selama-lama, tak makan langsung, boleh kamu sampai kelebihan itu. Abdullah bin Mubarak ni dihormati oleh masyarakat di zaman Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid pergi ke Madinah, dia juga pergi ke Madinah. Di mana Zubaidah, pemaisuri Harun al-Rashid, duduk di istana melihat orang ramai berkerumun. Seorang manusia yang datang. Ramai orang berkerumun. Menyambut dia lebih ramai pada menyambut Harun al-Rashid. Lebih ramai pada menyambut khalifah. Sehingga Imam Malik turun daripada kudanya berjalan kaki menghormati kedatangan Abdullah bin Mubarak. Dia tanya siapa dia? Lalu dia beritahu itu Abdullah bin Mubarak. Lalu Zubaidah Maisur Rashid kata, engkau sepatutnya raja, bukan Harun al-Rashid. Kerana penghormatan masyarakat terhadap dia lebih pada khalifah. Jadi pokok perkara ni dia pakai nama Abdullah bin Mubarak. Hadis riwayat Abdullah bin Mubarak. Padahal hadis palsu. Ini kerja dia Bakar bin Ziyad al-Bahili yang membawa ajaran Al-Bakriyah. Di antara ajarannya ialah yang pertama, Al-Bakriyah ni menganggap manusia itu roh sahaja, tidak termasuk jasad. Nama manusia itu roh, jasad dia bukan manusia. Terpelik ajaran dia ni. Jadi benda raib dalam manusia tu. Yang kedua, pahaman dia dosa besar yang dilakukan oleh ahli qiblah. Hukumnya munafik dan menyembah syaitan, dan orang yang melakukannya kekal dalam neraka. Yang paling bawah di samping itu dia masih lagi sebagai orang Islam. Kekal dalam neraka tapi Islam juga. Sedangkan dia sebut dalam hadis, dalam Quran, orang yang beriman selagi ada iman seperti zarah, dosa banyak mana sekalipun, akhirnya bebas daripada neraka. Adapun orang yang kafir kekal dalam neraka. Yang ketiga, Allah itu dilihat pada hari kiamat dengan rupa yang diciptakannya dan berkata-kata kepada hamba-hamba dengan rupa itu, bukan mengikut zatnya yang asal, rupa lain Allah Ta'ala ni. Ini pelik ajaran dia. Yang keempat, kanuk-kanuk yang masih dalam buaian tidak merasa sakit walaupun dipukul, dipotong dan dibakar, dan menikmat dengannya walaupun ternyata dia menangis. Katuk budak-budak sakit sebenarnya, dia kata. Dah katuk lah pukul budak-budak ni. Ini pahaman salah, tak betul. Sedangkan budak tu ada perasaan. Yang kelima, mengharamkan bawang putih dan bawang besar. Bawang putih dan bawang besar haram, tak boleh makan. Bawang putih, bawang besar. Sedangkan makruh. Kecuali dia masuk. Bila masuk, hilanglah makruhnya. Dia haram terus. Dia pakai zahir hadis. Yang keenam, mewajibkan wuduk apabila berbunyi dalam perut. Ceruk perut, kena ambil himayah mula. Ini antara ajaran dia pelik. Sedangkan bila keluar angin, keluar najis, barulah hilang semayang. Ini pahaman Al-Bakriyah tadi. Dalam fiqh pun dia menyeleweng, dalam akidah pun dia menyeleweng. Seterusnya Ad-Dirariyah, pengikut Dirar bin Amar. Ini seorang lain pula, Dirar bin Amar. Di antara ajarannya ialah yang pertama, melihat Allah pada hari kiamat dengan panca indera yang keenam yang dijadikan oleh Allah kepada orang yang beriman pada hari kiamat. Pada hari kiamat ni bukan mata, telinga, hidung saja, ada benda lain pula Tuhan buat. Benda pelik, boleh tengok Allah Ta'ala dengan panca indera itu. Hanya pelik ni ajaran dia. Yang kedua, yang menjadi hujah selepas wafatnya Rasulullah SAW, ia hanyalah ijma'. Bila Nabi sudah wafat, Quran hadis tak dipakai, pakai ijma' dia. Ijma' para ulama'. Ini ajaran salaf. Yang ketiga, mengingkari riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab berhubung dengan bacaan Al-Quranul Karim, dan menuduh kedua-dua orang sahabat radhiyallahu anhuma itu sesat. Di sana ada qiraat riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada qiraat riwayat Ubay bin Ka'ab, bacaan yang agak lain, bacaannya lain.
Dia mengingkari bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Dan Abdullah bin Mas'ud ini ialah seorang sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW. Dia anggap ulama dalam kalangan sahabat, orang alim dalam sahabat, meriwayatkan Quran dan hadis. Ubay bin Ka'ab ni pula ialah seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quranul Karim, dan ilmu fiqh, terkenal mengetahui bahasa asing, bahasa Ibrani, sehingga malaikat Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah depan Ubay bin Ka'ab. Jibril kata, wahai Muhammad, Tuhan suruh engkau baca Quran depan Ubay bin Ka'ab supaya Ubay dengar, kerana menghormati ilmu Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba dia anggap orang ni sesat. Ini ajaran Jirariyah ni. Yang keempat, mengakui iman seluruh umat Islam, meragui iman seluruh umat Islam, kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi orang beriman ni tak boleh percaya belaka seluruh dunia. Tak boleh percaya belaka. Kita tak tahu dalam hati dia. Beriman kedok tak tahu. Ini tak percaya ke orang. Sedangkan kita disuruh melihat bila zahir seorang tu Islam, beriman, Islam berimanlah. Yang batin serah pada Allah Ta'ala. Bila seorang tu nyata Islamnya, imanlah di sisi kita. Bila dia mati, urusan jenazahnya, urusan seorang yang beriman. Dia mandi, di kapan, ditanam mengikut cara Islam, sembahyang cara Islam. Al-Karramiyah, mazhab Al-Karramiyah. Mazhab ini pengikut Abdullah bin Muhammad Karram An-Naisaburi As-Sijistani. Naisabur ni bandar di Iran. Dia dilihat pada zahirnya seorang yang warok dan ahli pidato yang memberi nasihat pada orang ramai, tetapi menjadi pemimpin besar ajaran sesat yang dikenali dengan Al-Karramiyah. Di antara ajarannya ialah, ajaran dia yang pertama, iman itu ialah iqrar dan percaya dengan lidah sahaja. Tidak perlu pada hati iman itu. Yang kedua, Tuhan yang disembah itu berjisim, baginya hak dan kesudahan. Ini semua sesat ni. Ketiga, Allah itu berada di arah dan di sebelah atas. Berpihak Allah Ta'ala ni, ada tempat. Macam makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Yang keempat, tidak berwuduk sebelum semayang. Semayang tak ada wuduk. Yang kelima, sembahyang musafir cukup dengan 2 takbir saja. Tak perlu qiyam, rokok, sujud, tasyahud dan salam. Kalau kita jalan sibuk-sibuk, pakai takbir Allah Akbar, tak ada rokok, sujud. Ini ajaran sesat dia. Yang keenam, sah bersembahyang dengan pakaian dan tempat yang najis. Sah semayang, pakaian tempat najis. Sedangkan mengikut ulama'nya kecuali dalam keadaan darurat. Darurat tak jadi salah. Dia sah sepanjang masa. Yang ketujuh, sembahyang fardu, puasa dan haji tidak perlu niat. Sembahyang tak perlu niat, pakai begitu saja je. Yang ke-8, memandi mayat dan sembahyang ke atasnya sunat saja. Mandi, sembahyang jenazah sunat kata dia. Yang ke-9, wajib ma'rifatullah itu dengan amal. Dengan amal. Bila seorang tu beramal, kenal Allah Ta'ala. Walaupun jahil. Yang ke-10, mengharuskan. Yang ke-10 tu, mengharuskan adanya 2 imam dalam satu masa. Sedangkan mengikut fiqh siasahnya, orang Islam perlu 1 pemimpin. Tak boleh 2 pemimpin. Kemudian Al-Ubaidiyah. Pengikut Ubaid Al-Kumaid, di antara ajarannya ialah yang pertama, Allah itu berupa manusia, kata dia. Buat tokong lah. Ini. Yang kedua, seseorang hamba itu apabila mati di atas tauhid, maka dosa dan maksiat yang dikerjakannya tidak menyebabkan apa-apa mudarat kepadanya. Tak masuk neraka tu. Maksiat tak ada apa-apa buat maksiat. Kemudian As-Salihiyah, pengikut Saleh bin Amar As-Salihi.
Di antara pegangannya ialah yang pertama, iman itu ialah makrifat Allah secara mutlak. Kenal Allah Ta'ala secara mutlak. Tak tahu sifat, tak tahu nama pada apa. Ini salah. Yang kedua, alam ini hanyalah mempunyai pencipta. Alam ni ada pencipta dia. Betul lah, alam ada pencipta, ada tukang buat. Lepas tu pentadbir daripada dia pula. Pencipta tu mesti pentadbir lah. Ini sekadar itu saja. Yang ketiga, kufur itu ialah jahil berkenaan Allah secara mutlak. Bila orang tu tak tahu agama, kafir selalu. Ni teruk, pasal dia jadi kafirnya. Yang keempat, orang yang berkata Tuhan itu tiga tidak kufur. Ini pelik. Tetapi ia tidak keluar malaikat dari orang yang kafir. Cakap ni jadi orang kafir, tidak jadi kafir. Ini pelik. Yang kelima, bahawa makrifatullah itu ialah kasih dan tunduk kepadanya, walaupun dia engkarkan Rasulullah SAW. Sah dari segi akal. Iman seseorang itu pada Allah, walaupun dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Percaya pada Allah cukup, tak percaya Nabi kepada apa. Sedangkan rukun iman tu wajib beriman pada Rasul, pada kitab, malaikat dan seterusnya. Yang keenam, sembahyang itu bukannya ibadat. Dan tiada ibadat malaikat beriman kepadanya, iaitu makrifatnya, kenanya yang tiada lebih dan tiada kurang. Sembahyang ni bukan ibadat. Tak payah ibadat lah. Beriman, percaya cukup. Ini semua mengarut belakang ni. Yang ketujuh, harus bagi Allah menamakan dirinya dengan lawan kepada nama-namanya. Tuhan boleh letak nama buruk pada dia. Sedangkan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Tak ada pada buruk nama Allah Ta'ala. Ini boleh letak nama yang buruk pada Allah Ta'ala. Ini semua mengarut belakang ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluhan golongan Ansar. Ansar ialah orang yang beriman yang datang dari Madinah, khususnya Aus dan Khazraj. Sahabat Nabi yang disanjung dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka yang berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi, berwala dengan penuh ikhlas, sanggup mati menegakkan Islam, sanggup lawan siapa saja yang menentang Islam. Ini golongan Ansar. Walaupun keluarga dia sendiri tak beriman, lawan Nabi, dia start dengan Nabi, maka mereka sangat dimuliakan oleh Allah. Namun harta rampasan perang menjadi ujian. Bila banyak harta rampasan perang ni, banyak sumbangan, banyak harta jadi ujian. Pembahagian harta ghanimah, rampasan perang Hunain, menimbulkan keluhan dalam kalangan Ansar, kerana tiada dalam kalangan mereka yang mendapat habuan ghanimah. Dalam keadaan iman mereka tetap kuat, teguh, kental dan sentiasa bersedia menunaikan janji mereka kepada Rasulullah SAW untuk rebah bangun dan sehidup semati bagi menegakkan Islam. Tetapi jelingan kepada harta menyentuh perasaan hati mereka. Timbul persoalan mengapa diberi dengan banyak kepada orang Mekah yang baru saja masuk Islam. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin Arab Badawi, tidak kepada Ansar. Pemimpin Ansar Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu datang menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan keluhan mereka. Nabi bagi 200 ekor unta, 100 ekor unta, 50 ekor unta kepada pemimpin Mekah, kepada orang pemimpin Badawi yang baru masuk Islam. Golongan Ansar tak beri apa. Sedangkan mereka berjuang dengan Nabi sampai mati-matian. Lalu pemimpin mereka datang bertemu dengan Nabi. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Fa'ina anta min dhalika ya Sa'ad?"
Nabi tanya, di mana kedudukanmu sendiri dalam perkara itu, wahai Sa'ad? Nabi tanya, mu macam mana? Mu macam orang lain juga? Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi, kata Sa'ad. Wahai Rasulullah, saya juga termasuk dalam kalangan kaum saya. Begitulah juga Rasulullah saya begitu juga. Tengok orang lain boleh ratus-ratus ekor unta awak balik. Kami tangan saja, tak dapat apa. Rasulullah SAW memerintah supaya dikumpulkan mereka semua di satu tempat tanpa ada orang lain. Nabi suruh kumpul puak Ansar, jangan ada orang lain. Setelah mereka semua berkumpul, maka berlakulah perkara menyayak hati, penuh pengajaran yang dicatatkan oleh para ulama hadis dalam sirah seperti berikut. Ulama hadis meriwayatkan, fahamidallaha wa athna alaihi bima huwa ahluh, thumma qala ya ma'syaral ansar, ma maqalatu balagatni ankum wajdatun wajadtumuha alayya fi anfusikum alam atikum dalalan fahadakumullahu bi wa alatan fa'agnakumullahu bi wa a'daan fa'allafa baina qulubikum. Qalu bala Allah wa rasuluhu amannu afdal. Thumma qala ala tujibuni ya masyara ansar. Qalu bimadha nujibuka ya Rasulullah. Lillahi wa lirasulihi al-minnah wal fadl. Ay wa fi lafzin qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wajadtana fi zulmatin fa'akhrajana Allah bika ila nur, wa wajadtana ala shafa jarafin minan nar fa'anqadana Allah bika, wa wajadtana dalalan fahadana Allah bika. Faradina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya fa'al ma syi'ta fa'anta ya Rasulullah fi hallin. Qala idhan wallahi law syi'tum laqultum fasaddaqtum. Ataitana mukadziban fasaddaqnaka wa makhdulan fanasarnaka wa taridan fa'awaynaka wa ailan fa'agnaynaka. فقال الأنصار المن لله ولرسوله والفضل علينا وعلى غيرنا. فقال ما حديث بلغني عنكم فسكتوا. فقال ما حديث بلغني عنكم. فقال فقهاء الأنصار أما رؤوسنا فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسنانهم. قالوا يغفر الله تعالى لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. وفي رواية إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لغاغة ألفت بها قوما ليسلموا أي ليحسن إسلامهم ويسلم غيرهم تبعا لهم ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذي لا يزلزل. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم. ووالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وفي لفظ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وقال حب الأنصار آية الإيمان
wa bughduhum ayatul nifaq. Wa qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Wa qala lahum Allahumma antum ahabbun nasi ilayya. Qalaha thalathan. Daripada Sirah Halabiyah. Maksudnya, setelah memuji dan memuja Allah dengan selayak-layaknya, kemudian bersabda, wahai golongan Ansar, apakah cakap kamu yang sampai kepadaku dan adanya rasa marah yang kamu dapati berada dalam diri kamu terhadapku? Adakah ketika aku datang kamu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi hidayah kepada kamu? Dalam keadaan fakir, Allah menjadikan kamu kaya. Dalam keadaan berpecah, Allah menjinakkan hati-hati kamu. Mereka menjawab, Ya Allah dan Rasulnya yang memberi kurnia dan kelebihan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak memberi jawapan kepadaku, wahai golongan Ansar? Mereka menjawab, dengan apa kami menjawab kepada wahai Rasulullah? Allah dan Rasulnya yang memberi kurnia dan kelebihan. Mengikut satu riwayat yang lain, mereka menambah dengan berkata, wahai Rasulullah, engkau dapati kami dalam keadaan kegelapan sesat. Lalu dengan jasa-Mu Allah mengurniakan cahaya petunjuk kepada kami. Dalam keadaan berada di tepi gunung gaung neraka, lalu dengan jasa-Mu Allah menyelamatkan kami. Dalam keadaan sesat, lalu dengan jasa-Mu Allah memberi hidayah kepada kami. Maka kami redha Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi kami. Buatlah yang Rasulullah mahu, kamu bebas melakukan apa sahaja. Kata Nabi, Muhammad kata, SAW bersabda, ingatlah demi Allah, kalau kamu mahu, nescaya kamu berkata, demi sesungguhnya kamu benar. Demi sesungguhnya kamu benar, tidak berbohong. Tidakkah engkau Rasulullah datang di tempat kami dalam keadaan dibohongi? Maka kamilah orang yang mempercayai. Dibiarkan kamilah yang menolongnya, dihalau kamilah yang memberi perlindungan. Mereka menjawab, kurnia adalah milik Allah dan Rasulnya, kelebihan bagi kami dan orang lain. SAW bersabda, apakah yang kamu cakap telah sampai ke pengetahuanku? Mu ada bercakap bagian-bagian. Mereka berdiam diri. SAW mengulangi sabdanya, apakah percakapan yang kamu ucapkan telah sampai ke pengetahuanku? Mu bercakap, merungut tak boleh. Habuan orang lain boleh. Lalu yang faham dalam kalangan mereka menjawab, pemimpin Ansar menjawab, ulama-ulama Ansar menjawab, pemimpin-pemimpin kami tidak berkata apa-apa. Yang celupa dalam kalangan kami berkata, mudah-mudahan Allah mengampun Rasulullah kerana memberi harta ghanimah kepada Quraisy, tidak pada kami. Padahal pedang-pedang kami berlemburan dengan darah mereka. Katanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memberi ghanimah kepada beberapa orang yang masih baru meninggalkan kekufuran. Aku hendak nak jinakkan mereka. Mengikut riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, kaum Quraisy baru sahaja meninggalkan jahiliyah dan ditimpa musibah kekalahan. Aku hendak pulihkan mereka dan jinakkan mereka. Aku dapati dalam diri kamu sedikit kecenderungan kepada dunia. Aku beri kepada orang lain kerana memujuk mereka masuk Islam, atau untuk menguatkan lagi Islam mereka, dan supaya orang lain mengikut mereka masuk Islam. Kata Nabi, aku beri ni nak jinak orang. Aku serah Islam kepada kamu, kepada diri kamu sendiri tanpa dengan digoncang. Wahai golongan Ansar, adakah kamu tidak redha? Biarlah orang lain pulang ke kampung mereka dengan membawa unta dan kambing, adapun kamu membawa Rasulullah pulang bersama kamu. Orang lain balik ke kampung
bawa unta, bawa kambing, bawa balik Rasulullah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam tangannya. Kalau tidak kerana hijrah, nescaya aku termasuk dalam galangan Ansar. Kalau golongan lain berjalan di satu jalan dan golongan Ansar berjalan di jalan yang lain, nescaya aku bersama dengan Ansar, kata Nabi. Ya Allah Tuhanku, berilah rahmatmu kepada Ansar, anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar. Nabi doa kepada Ansar dan cucu-cucu Ansar sehingga hari ini. Maknanya golongan keturunan Ansar ni dapat rahmat doa Nabi sehingga hari ini. Dia mendengar ucapan itu, mereka menangis sehingga membasahi janggut dan berkata, kami redha dengan Rasulullah menjadi bahagian kami. Lalu Rasulullah SAW beredar dan mereka juga beredar. Mengikut riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, kasihkan, rahmatkan Ansar menjadi tanda iman. Memarahi Ansar menjadi tanda munafik. Barang siapa yang sayang pada Ansar menandakan dia beriman. Barang siapa yang marah pada Ansar, dia munafik, kata Nabi. Dan baginda bersabda, tidak mengasihi Ansar malaikat seorang beriman, dan tidaklah memarahi Ansar malaikat seorang munafik. Sesiapa yang mengasihi Ansar, nescaya dia dikasihi Allah. Dan sesiapa yang memarahi Ansar, nescaya dia dimurkai Allah. Dan baginda bersabda lagi, ya Allah Tuhanku, mereka lah manusia yang paling aku kasihi. Diulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada golongan Ansar. Pembebasan tawanan. Berlaku pula peristiwa dibebaskan tawanan. Rasulullah SAW berada di Ja'ranah melebihi 10 hari. Ja'ranah ialah tempat orang buat umrah di situ. Ja'ranah. Nabi duduk situ sama 10 hari. Dalam masa itu berlaku beberapa peristiwa menarik. Di antaranya ialah kedatangan rombongan Hawazin berjumlah 14 orang yang diketuai oleh bapa saudara susuan Rasulullah SAW bernama Zuhair bin Surd, memohon dibebaskan tawanan dan harta rampasan perang Hunain kerana semuanya habis, telah dibodohkan, semuanya habis oleh kebodohan Malik bin Auf yang berlindung di Taif. Mereka juga mengisytiharkan Islamnya dengan menyampaikan ucapan yang menyayat hati pendengar, antara lain menegaskan, di mana pemimpin golongan Hawazin, Zuhair bin Surd, dia ni kebetulannya ialah kena bapa saudara susu Nabi, iaitu adik-beradik Halimah Sa'diyah. Dalam kisah maulud Nabi dulu, Nabi menyusun dengan Halimah Sa'diyah. Jadi Zuhair bin Surd ni adik-beradik Halimah Sa'diyah. Jadi pak saudara susu Nabi. Dia menyampaikan ucapan, wahai Rasulullah, kami memohon agar dibebaskan tawanan keluarga perempuan yang pernah engkau menyusunya, di mana mulutmu pernah dipenuhi susunya. Kami adalah orang pandai berterima kasih pada orang yang berbudi. Berilah kemaafan kepada anak-anak kepada yang pernah engkau menyusu dengannya, kerana keampunan itu memberi nama yang masyhur. Dia pujuk Nabi. Kerana dia ambil tawan ni ialah anak beranak susu Nabi. Jawab Rasulullah SAW, in ahabbal hadisi ilayya asdaquh fakhtaru ihda ta'ifatain imma sabyu wa imma mal. Kata Nabi, sesungguhnya percakapan yang paling aku kasih ialah yang paling benar. Maka pilihlah di antara dua perkara, sama ada tawanan atau harta. Kata Nabi, mu nak tawanan dibebaskan ke nak harta? Aku pilih pada kamu. Harta pun ada, tawanan pun ada. Pilih sama ada mu nak harta ghanimah yang aku bagi ataupun tawanan yang aku bebaskan. Kerana harta ghanimah
ada hukumnya yang ditetapkan oleh Al-Quran. Mereka menjawab bahawa mereka lebih mengutamakan pembebasan tawanan. Mereka tak ambuh unta, kambing, nok, tawanan dibebaskan. Memang sebenarnya dalam keluarga Hawazin adalah keluarga susuan Rasulullah SAW. Mereka bersama kabilah Thaqif yang berkubur di Taif. Sebahagiannya lari di Taif dalam kubu. Mereka adalah sakit baki kekuatan musyrikin Arab. Rasulullah SAW mengambil langkah memilih tawanan dibebaskan sebagaimana yang dipilih oleh mereka dan dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya. Disebut dalam Quran, fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tad'al harbu awzaraha ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Surah Muhammad ayat 4. Maksudnya, maka apabila kamu bertemu orang kafir di medan perang jihad, maka pancunglah leher-leher mereka sehingga kamu membunuh mereka dengan banyak, yakni mengalahkan. Maka tawanlah yang hidup dan ikatlah tawanan itu dengan sekuat-kuatnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepadamu sama ada hendak membebaskan percuma atau membebaskan dengan tebusan sehingga berakhirnya peperangan. Demikianlah kalau Allah menghendaki, nescaya Ia membinasakan orang-orang kafir itu tanpa peperangan. Tetapi Ia hendak menguji kamu supaya berlawan di antara satu sama lain. Dan orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah, maka Allah tidak sekali-kali mensia-siakan amalan mereka. Ayat ini menggalakkan orang Islam berjihad walaupun berperang, menentang musuh-musuh Islam sama ada menang ataupun mati. Padahal Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk memberi kemenangan dengan kun fayakun saja. Allah Ta'ala berkuasa. Pasal apa Allah Ta'ala menyusahkan orang Islam sehingga berperang mempertahankan agamanya? Kerana Allah Ta'ala lah menguji manusia dalam kehidupan dunia. Dia beri pahala yang besar kepada mereka yang berjihad, mengorbankan harta dan jiwa raga untuk menegakkan Islam. Dan dia beri hukum. Dalam tawanan perang, dia beri pilihan. Sama ada dibebas dengan tebusan atau dibebas dengan percuma. Dia boleh buat pilihan. Jumlah tawanan wanita dan kanak-kanak selama 1,000 orang ditawan. Mengikut hukum Islam, mereka dijadikan hamba kerana realiti di zaman itu, perhambaan tidak mudah dihapuskan. Kerana zaman itu, zaman tawanan dijadikan hamba. Maka Allah Ta'ala izinkan kita orang Islam menjadikan tawanan musuh sebagai hamba. Itu realiti masa itu. Tetapi Islam mewajibkan penjagaan yang baik laksana keluarga sendiri. Walaupun hamba, kena jaga macam anak beranak sendiri. Haram dizalimi dengan apa cara sekalipun. Namun Islam menentukan hukum-hukum yang membebaskan hamba dengan pelbagai cara. Di mana Islam berbeza dengan agama lain dan ajaran manusia dalam menangani masalah hamba. Kejayaan hukum Islam terbukti dengan hilangnya perhambaan dalam masyarakat Islam, dan bekas hamba boleh memegang jawatan paling tinggi dalam negara Islam. Hukum Islam masalah hamba berbeza dengan kaum lain. Yang pertama, hamba dilayang macam keluarga, tak boleh zalimi sekali-kali. Macam anak isteri kita. Hamba ni. Macam anak isteri. Kalau hamba perempuan, macam isteri lah. Tak kahwin lagi. Jadi boleh duduk sekali. Anak-anak kita, siapa begitu. Tapi hukum nafkah macam isteri juga. Wajib. Begitu juga kanak-kanak jadi hamba, kena jaga macam anak kita.
Dalam masa yang sama, zalim terhadap hamba dosa besar. Kemudian kalau buat kesalahan-kesalahan jenayah yang berat ataupun dosa yang besar, melanggar sumpah dan seumpamanya, setubuh ni isi bulan Ramadan, waktu siang hari, hukuman yang pertama merdekakan hamba. Bunuh orang, tak sengaja, merdekakan hamba, hukuman dia. Kemudian merdekakan hamba, pahalanya besar. Kalau bergurau, merdekakan hamba, jadi merdeka, mengikut hukum syarak. Macam bergurau tolak isteri, jatuh tolak. Bergurau jadi murtad, jadi murtad. Ini benda yang tak boleh bergurau. Tak boleh bergurau sekali-kali. Termasuk merdekakan hamba, kalau bergurau pun hukumnya jadi merdeka. Oleh kerana hukum-hukum macam ini, dalam kerajaan Islam, tak ada hamba pada hari ini. Hilang terus. Dan hamba, bila masuk Islam, sama dengan orang Islam lain. Ada jadi ulama besar, pemimpin besar. Bahkan bertukar ganti, bila orang Arab sudah lemah, orang yang bukan hamba jadi pemimpin, jadi khalifah, memerintah negara. Ini dalam Islam. Kerajaan Abbasiyah, sebahagiannya adalah bekas-bekas hamba. Asalnya. Termasuklah kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Ayyubiyah, kerajaan Mamalik. Asalnya itu daripada hamba. Bila sudah masuk Islam, jadi pemimpin. Dalam peristiwa Hunain, Rasulullah SAW memulakan dengan dirinya sendiri membebaskan tawanan di bawahnya dan keluarganya. Terutamanya melihat kepada ramainya dalam kalangan Hawazin yang mengisytiharkan Islamnya. Dalam masa yang sama, para sahabat dalam kalangan Muhajirin dan Ansar mengikut jejak langkah Rasulullah SAW membebaskan tawanan. Adapun orang yang tidak mahu membebaskan, dia beri tawaran 6 ekor unta betina bagi setiap orang yang dibebaskan. Akhirnya semua dibebaskan. Orang bebaskan hamba, Nabi beri hadiah 6 ekor unta betina. Barang yang mahal zaman itu. Rasulullah SAW bersabda, di mana perginya Malik bin Auf? Nabi tanya, mana Malik bin Auf? Pemimpin Hawazin. Mana? Mereka menjawab, dia melarikan diri ke Taif. Dia lari Rasulullah, duduk kota Taif. Sabda Rasulullah SAW, kalau dia datang, aku bebaskan keluarga dan hartanya. Dan aku beri kepadanya 100 ekor unta, kata Nabi. Nabi istihar. Sekiranya Malik bin Auf datang serah diri, aku bebaskan keluarga dia, aku akan beri hadiah 100 ekor unta. Tawaran ini disampaikan kepada Malik bin Auf yang bersembunyi dalam kota Taif. Bila dengar Nabi nak beri 100 ekor unta, nak bebaskan keluarga, lalu dia menyusup keluar dan menyerah diri kepada Rasulullah SAW dan mengisytiharkan Islamnya. Terus masuk Islam. Dan Rasulullah SAW melantiknya menjadi ketua di daerahnya. Lantik ketua daerah walaupun baru masuk Islam. Lantik ketua. Islamnya pemimpin memberi kekuatan yang besar kepada perkembangan Islam, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang-orang yang terpilih dalam kalangan kamu di masa jahiliyah menjadi orang-orang yang terpilih juga di masa Islam apabila mereka faham memainkan peranannya setelah Islam. Orang cerdik, orang bijak, kalau dia masuk Islam, tak hilang cerdik bijak dia. Kalau dia layak jadi pemimpinlah dia. Bukan dia pecat, dia pemimpin. Dan sebab itu, contohnya Raja Masraq, Raja Oman. Raja Masraq, Raja Oman, bila Nabi tulis surat, dia masuk Islam. Dia jadi raja, tak dia pecat daripada raja. Terus dia jadi raja. Tak diturun daripada takhta dia. Raja Habasyah sebagai contohnya. An-Najashil Asqam. Masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi istihar jadi raja di Habasyah. Tak dipecat. Tak kisah jadi raja, jadi presiden, jadi apa. Bila terima Islam, dia terima mengikut kedudukan dia. Islam terima. Yang pentingnya masuk Islam dan ikut hukum Islam. Yang pentingnya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Maksudnya, dan jika kamu berada dalam musafir, lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, dengan tidak payah bersurat saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayakan itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang bersaksikan itu. Maka sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini masih lagi berkait dengan hutang piutang. Ditambah hukum bergadai. Dengan makna bila kita berhutang, kita beri benda kepada yang beri hutang itu sebagai gadaian. Ini hukum dalam Quran. Fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan jika kamu dalam keadaan musafir, kamu tak ada penulis nak tulis. Nak tulis hutang tu, nak buat perjanjian, tak boleh. Farihanun maqbudah. Dibenarkan kamu memberi barang untuk dipegang sebagai cagaran, sebagai gadaian. Dibenarkan bergadai. Ni walaupun ayat ni menyebut dalam keadaan musafir, dalam keadaan tak musafir pun boleh juga, tak jadi masalah. Islam membenarkan ar-rahnu, membenarkan gadaian. Dan mesti elok berriba. Riba tak boleh. Di mana barang gadaian ni ialah sebagai jaminan. Dia tak boleh nak bayar hutang. Dia bayar yang barang tu. Tolak. Berapa banyak hutang, sebahagian boleh balik jual. Umpamanya. Ataupun dia nak beri terus barang tu kepada orang yang beri hutang ke dia. Mengenangkan jasa orang beri hutang. Dia nak bayar tak boleh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, beri gada suruh bayar bunga pula. Itu tak boleh. Kerana dalam Islam ni bantu-membantu, tolong-menolong. Main bunga-membunga ni riba. Tak boleh. Riba ni menindas. Lagi lama pinjam, lagi nak. Kawan tu bayar semua. Jadi hutang tu kau luah lubang dia. Akhirnya nak tapung tak boleh. Ini sangat jahat, sangat zalim. Dibenarkan hutang piutang. Bahkan Nabi SAW pernah menggadaikan barang dia dengan orang Yahudi. Nabi tutup perbelanjaan dalam kehidupan dia. Nabi banyak bagian dia. Boleh ghanimah, tapi bagi korang. Kadang-kadang tak cukup. Masalah, lalu Nabi gadaikan. Diriwayatkan pernah pada masa Nabi wafat, perisai Nabi digadai pada seorang Yahudi. Digadai pada seorang Yahudi. Dan dia tunggu baliklah. Kan nak beri makan keluarga dia. Disebut dalam hadis. Siapa yang kata Ibnu Syaham, seorang Yahudi. Nabi pernah gadai. Menunjukkan gadai ni boleh, termasuk orang kafir.
Dengan syarat tak ada riba. Mengapa Nabi bergadah dengan orang Yahudi ni, orang bukan Islam? Nak tunjuk kepada orang kafir. Inilah dia Islam. Padahal ada sahabat-sahabat yang kaya. Yang Islam, Masjid Ansar, tapi dengan orang kafir. Tujuannya nak ada hubungan dengan orang kafir. Orang kafir tengok apa dia Islam. Kita orang Islam ni amanah, baik. Bahkan pernah mengikut satu riwayat, kita pernah cerita dulu bagaimana seorang Yahudi yang Nabi berhutang dengan dia, minta hutang belum tiba masa. Nabi sabar menghadapinya, Nabi tak marah. Menyebabkan Yahudi itu masuk Islam. Kerana dia nak uji Nabi, nak cuba. Nabi ni tahan tak marah. Dengan sebab itu masuk Islam. Bermakna kita boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam. Bukan dalam hubungan antarabangsa. Kebiasaannya dalam hubungan antarabangsa bila tak ada hubungan diplomasi dengan mana-mana negara, maka tak boleh ada hubungan perniagaan. Islam membenarkan kita mengalami hubungan dagang dengan individu-individu, dengan syarikat, di negara yang bukan Islam, walaupun kita tak ada hubungan diplomatik. Tak ada salah hubungan dagang. Jangan memberi kekuatan pada dia. Janganlah perniagaan tu buat beri kekuatan pada orang kafir. Tidak. Kerana kita dalam keadaan lemah nak membina kekuatan kita. Boleh. Tak ada orang Islam buat hubungan. Ataupun tujuannya nak memujuk orang kafir supaya masuk Islam. Tak jadi salah. Bukan merendah pada dia. Dan disebut al-musta'min ataupun al-mu'amman. Iaitu orang bukan Islam yang diberi tempoh keamanan dalam negeri Islam sekian-sekian masa. Dia benarkan dia masuk ke negeri kita dengan pasport, dengan visa. Sebagai peniaga, sebagai orang meniaga dan sebagainya dalam tempoh yang tertentu. Dia benarkan. Ini ada hukum dalam fiqh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kita iktiraf kesalahan dia, iktiraf kezaliman dia, itu jadi salah. Macam hari ni ada negara Arab buat hubungan diplomatik dengan Israel. Iktiraf negara Israel itu tak boleh. Iktiraf negara tak boleh. Nak berniaga dengan orang Yahudi tak ada salah. Tak ada salah. Itu kena beza antara dua perkara. Antara hubungan dagang kerana nak kontak dengan orang. Nak berdiplomasi dengan orang. Nak memujuk dia kepada Islam dengan cara damai. Yang tak boleh kita iktiraf kezaliman dia. Iktiraf kezaliman tidak boleh sekali lagi. Fa inna min ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah wa yattaqillaha rabbahu wa la taktumu asy-syahadah. Maka jika sekiranya setengah kamu merasa aman terhadap setengah yang lain, tak payah gadai. Nak pakai beri berhutang begitu saja, tak ada salah. Tak ada apa. Tak boleh saksi, tak apa, pakai percaya begitu. Tak ada salah. Tetapi ingat, fal yu'addil ladzi tu min amanatah. Hendaklah tunai amanah itu, tunai. Yang buat janji itu tunai. Hutang kena bayar hutang. Walaupun kita tak tulis. Wa yattaqillaha rabbah, dan takut pada Allah Tuhannya. Walaupun kita tak tulis, Tuhan tahu. Ini beza antara hukum Islam, hukum bukan Islam. Hukum bukan Islam ni bila tak tulis lah, tak ada apa lah. Cara dia mahkamah pun tak dia nak buat apa lah. Tapi hukum Islam ni walaupun tak tulis, malaikat ada. Malaikat ada kiraman katibin, tulis amalan kita. Tuhan tahu pada hari kiamat. Kulit kita bercakap, tangan bercakap, mu surah piti. Mu tak bayar. Beri berhutang, lepas tu tak mengaku pula. Kita berhutang dengan orang. Kan tak ada tulis apa-apa, tak ada surat, tipu orang. Jangan, ada hukum hari akhirat. Jadi orang Islam bertakwa pada Allah Ta'ala. Walaupun tak tulis, tulis ni kerana nak, kalau ada hal-hal kemudian, nak bawa ke mahkamah. Kalau kita jadi tuan hakim sekalipun, bila orang cara depan kita jadi tuan hakim, tak ada kenyataan bertulis. Dia kata begitu, kita hukum begitulah. Hari akhirat itu hukum Allah Ta'ala. Serah pada Tuhan. Banyak kes Sayyidina Ali kehilangan baju rantai yang terkenal.
baju rantai. Sayyidina Ali nak pergi ke Siffin, perang, baju rantai jatuh. Orang Yahudi ambil. Sayyidina Ali balik, tengok orang Yahudi pegang baju rantai dia. Sengaja dia duduk eleh-eleh depan dia. Sayyidina Ali kata, ni baju rantai aku. Yahudi kata, dok, hak saya. Hak saya. Balah. Akhirnya bercara depan Syureh. Syureh Al-Kandi, Syureh yang terkenal, seorang hakim yang adil. Syureh tanya, mana saksi Amirul Mukminin? Syureh kata, Sayyidina Ali kata, saksi saya asal dengan usia anak saya. Anak saya dengan Qambar, ketua polis dia. Tak cukup dua saksi. Asal usia anak tak boleh. Tak boleh dia saksi anak. Sayyidina Ali kata, tidakkah Nabi pernah bersabda, anak aku ni ahli syurga kan hari kiamat? Syureh kata, tu mahkamah hari kiamat, Amirul Mukminin. Ni mahkamah atas dunia. Sayyidina Ali kata, ambil semua baju tu. Yahudi pun masuk Islam. Ini kepunyaan Amirul Mukminin, ambil baliklah. Saya ambil sebenarnya. Ini hukum Allah. Ini hukum yang adil, ini hukum Islam. Hukum Nabi-Nabi. Ngucap juga masyarakat Saudi. Yahudi ni. Dia buat tu kerana nak sudi, nak cuba. Sayyidina Ali. Tunjuk depan dia, ini keadilan Islam. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Dan kita orang Islam ni pun lebih pada orang kafir lagi. Macam mana nak ajak orang bukan Islam masuk Islam? Itu silap kita lah. Banyak orang bukan Islam ni, dia masuk Islam kerana dia kaji hukum Islam. Bukan tengok orang Islam. Hari ni banyak orang tengok orang Islam. Dia tengok orang Islam, tak jadi nak masuk Islam. Tengok perangai orang Islam. Zaman dulu, orang Islam ni kuat berpegang dengan ajaran Islam, menyebabkan orang masuk Islam. Dan sebab itulah, Islam yang datang ke Nusantara, alam Melayu ni bukan dengan perang, dengan peniaga. Orang Arab Hadramaut yang belayar datang berniaga di sini, orang sini Hindu. Dengan berniaga, bukan dengan syarah saja, menyebabkan raja masuk Islam, rakyat masuk Islam, habis orang Melayu ni masuk Islam. Sehingga dia anggap yang tak masuk Islam tu tak Melayu. Sampai begitu benar. Masuk Islam ni bukan dengan sebab perang, tidak. Paksa tidak, kerana melihat baiknya akhlak orang Islam di masa itu. Jadi Islam. Ini kita kena sedar. Termasuklah hukum hutang piutang ni. Menunaikan amanah dengan betul. Wala taktumus syahadah. Jangan sembunyikan penyaksian. Jadi saksi jangan sembunyi. Orang itu fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian dia, maka jahat hati dia. Itu hati jahat. Setelah jadi saksi, bohong pula jadi saksi. Menunjukkan bahawa saksi yang bohong termasuk dosa yang besar. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah dengan apa-apa sahaja yang kamu amalkan, yang kamu buat, maha mengetahui. Bukan saja buat dengan anggota, buat dengan hati pun Tuhan tahu. Niat dan hati Tuhan tahu. Dengan itu orang Islam tak berani nak menipu. Ini kehebatan yang ada dalam hukum Islam. Hukum dalam hukum yang ada roh. Hukum lain tak ada roh. Roh itu adalah iman, akidah dalam hukum itu. Ada perhitungan dosa dan pahala. Bukan ke atas dunia saja. Wallahu a'lam.